Waktu kami belajar di Syria dulu pun, semua orang dalam dan luar, orang luar ajanib yang datang mengaji sebagainya, yang datang belajar ke bekerja ke apa, tahu dia ni memang zalim. Cumanya boleh semayang, boleh azan, boleh puasa, boleh buat korban, boleh hidup sebagai seorang Islam. Syariat Islam waktu itu tidak disekat. Jangan buat benda yang dia larang saja. Antaranya, jangan pamerkan apa-apa tanda yang mewakili Ikhwanul Muslimin. Setakat mana tak boleh tu? Sekira-kira siapa yang bawa maksurat, maka dia akan ditangkap, masuk dalam penjara bawah tanah, tak tahu penjara mana. Maksurat. Tara tu lah. Hak lain, yang lain tu lagi dahsyat lah. Dia punya peraturan lain tu, antara lain ialah tak boleh sebut Bashar al-Assad di luar. Sekali pun tak boleh sebut. Kan? Kita di Malaysia ni hingga lagi lah, bukan kata Bashar, memang sebut ceramah pang-pang terus. Kan? Sana kita puji, contoh dalam bahasa kita, zaman Melayu kita puji, sebut Bashar Assad. Turun teksi kena masuk terus. Banyaknya dia punya mukhabarat, dia punya SB dia tu terlampau ramai. Entah no? Jadi ada kawan yang baru main, dia belajar di Mesir. Kemudian dia main Syria. Setiap pelajar baru sampai, kita akan buat penerangan. Penerangan bagi tahu ni cara di Syria macam ni. Dia punya larangan dia sekian. Dia tak main majlis tu sebab dia kata duk ngaji sana dah, Mesir. Tak sama. Maka tuan-tuan, dia pun satu hari musafir dalam Syria juga, di sempadan Syria no, di Hasakah nama tempat. Berjalan di kampung, polis tahan, tengok dalam beg ada maksurat. Masuk penjara bawah tanah. No? Suasana tu kami tahu. Maka kita pun berjaga-jaga. Tak sebut, tak buat benda yang tak boleh. Kemudian rakyat Syria bangkit. Ada radina billahi rabbah, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita sambung hadis yang pertama, muka surat 8. Hadis yang pada suatu hari Nabi bagi nasihat kepada sahabat. Kemudian sahabat berasa nasihat itu sangat menyentuh, dan suasana kesedihan pun menyelubungi para sahabat. Lalu sahabat minta, ya Rasulullah, ausina, tambahkan lagi kepada kami beberapa nasihat lain. Maka Nabi sebut 4 perkara. Yang pertama, Nabi berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. 1. Yang kedua, Nabi menasihatkan supaya mentaati seorang pemimpin. Yang ketiga, Nabi menasihatkan supaya kita berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang 4 khulafa rasyidin tu. Dan perkara yang keempat, Nabi bercakap tentang jauhilah bid'ah, perkara baru dalam urusan agama. 4 benda. Ke surat 8 kita tengok yang pertama. Pengajaran pertama daripada hadis, saya insya-Allah kita akan masuk sampai hadis kedua. No? Sampai hadis kedua malam ni insya-Allah. Saya 9.30. Tuan-tuan ejah siap-siaplah pinggang-pinggang apa. Kalau mau pun. Ustaz Yusani bagi amaran lah tadi.
suruh panjang sikit. Saya tak berhenti pusing daripada Kelantan ke Terengganu ke Perak, pergi pulau pula, pergi KL balik, ni patah balik mai sini, utara balik. Tuan-tuan, perkara pertama yang diambil daripada hadis ni, yang ni Syekh Fahmi punya, dia punya istinbat. Syekh Fahmi dia tengok hadis ni, kemudian dia pun senaraikan hikmah pengajaran hadis ni. Nombor satu, hendaklah sentiasa ia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ia tu kita, orang dan jin, dalam segala keadaan dengan menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tuan-tuan, Nabi yang sebut kat kita pasal takwa ni ialah seorang Nabi akhir zaman. Dia dan kita semua mengetahui bahawa selepas Rasulullah wafat, tak mai dah Rasul ni, takkan mai. Walaupun nama dia Rasul, maka dia bukanlah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala, nama dia. Di Malaysia ni tak ada lah yang nama Nabi kan. Nabi bin apa? Tak ada lagi. Selepas Rasulullah wafat, mustahil ada Nabi dan ada Rasul. Kemudian umat yang paling banyak melihat keajaiban akhir zaman ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul segala jenis maksiat akhir zaman juga. Maksiat yang dilakukan daripada manusia pertama zaman Nabi Adam, dosa membunuh, sampailah maksiat yang paling akhir yang pernah dilakukan oleh umat Nabi Isa, semua kumpul zaman ni. Apa yang tak ada? Tuan-tuan tengok apa yang tak ada. Zina dengan segala jenis zina. Riba, segala jenis riba. Tambah zaman moden ni. Riba kad kredit, riba pinjaman, riba beli rumah, riba beli kereta, riba meniaga, riba. Segala jenis riba yang umat pernah buat, kumpul zaman ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab tu bila sahabat minta, ya Rasulullah, boleh tak nasihat? Kami berasa macam hak ni antara pertemuan terakhir kita. Itu maksud sahabat. Maka nasihat pertama Nabi, ittaqullah. Buatlah apa yang Allah suruh, tinggallah sungguh-sungguh apa yang Allah larang. Akhir zaman, antara benda luar biasa yang umat ni kena tempuh, umat lain tak kaduh tempuh, umat lain bersenang hati untuk tidak bertemu dengan ujian tersebut, tuan-tuan, ialah apabila munculnya Dajjal. Ni umat ni nak kena tempuh. Ketika itu, waktu Dajjal ni dia keluar, dia orang, dia berjalan, bukan dia buat keluar sayap, terbang 6 sayap. Berjalan, bercakap, melihat macam kita, telinga 2 macam kita, ada kepala, ada kaki, pakai baju macam kita lah. Tetapi di dahinya akan ada tulis 3 huruf kafarah. Yang nampak tulisan tu hanya pemilik iman sejati saja. Hari ini semua orang mengaku dia Islam. Hari ini semua mengaku kata dia yang paling sunnah. Hari ini dia semua orang mengaku dia ahlu sunnah, orang lain bukan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi waktu keluar ni hamba Allah yang terlaknat ni, Dajjal ni, bila dia keluar, tuan-tuan akan tengok 2 orang pakai kepiah, 2 orang nama Islam, 2 orang duduk dalam masjid. Tapi bila Dajjal lalu, 1 orang nampak, 1 orang tak nampak tulisan tu. Dia kata kat kawan dia, ni lah Dajjal yang Nabi sebut ni, tengok di day dia. Kawan dia tengok, kata tak ada, tak nampak pun. Ujian 1. Dan ketika itu yang boleh menyelamatkan manusia hanyalah taqwa Allah sahaja.
ketakwaan kepada Allah. Lebih berat daripada tu, pasal apa Nabi ulang taqwa Allah? Lagi berat daripada tu tuan-tuan, waktu Dajjal keluar, tidak akan ada setitis air pun di atas muka bumi ni, dan tidak akan ada sekeping roti pun di atas muka bumi ni keseluruhannya. Betul? Maka ketika itulah, kata Rasulullah, hari pertama Dajjal muncul itu, panjang hari pertama itu adalah selama setahun. Hari ini 24 jam. Sejak ada teknologi jam ni, kita boleh tahu 24 jam, 1 sampai 12, lepas tu sekali lagi 1 sampai 12, habis sehari. Nabi kata waktu Dajjal keluar nanti, hari pertama itu panjangnya setahun. Hari kedua panjang sebulan, hari ketiga panjang seminggu, hari keempat Nabi kata baru jadi seperti mana hari-hari biasa balik. Maksudnya 24 jam. Semua sekali tempoh Dajjal duduk 400 hari tanpa makanan dan tanpa minuman. Sahabat tanya, ya Rasulullah, orang-orang yang beriman ketika itu bagaimanakah kehidupan mereka dari segi makan dan minum? Takkan mati macam tu saja? Maka Nabi pun jawab. Tuan-tuan tengok bila Nabi jawab, jawapan ni baru kita faham. Apabila Nabi kata usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Nabi kata sepanjang 400 hari itu, makanan orang yang beriman ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tetap Nabi tak sebut makanan, tetap Nabi tidak sebut minuman. Siapa yang akan bertahan dan zaman tu? Ni usikum bitaqwallah. Sebab tu penting apa yang Nabi sebut, taqwallah ni. Yang kedua, bila duduk di padang mahsyar tuan-tuan, berdiri je di padang mahsyar, tanah 10 relung tak bernilai, anak 12 orang tak bernilai, tinggal duit 400,000 dulu waktu mati pun tak bernilai, pegang jawatan Perdana Menteri pun tak bernilai, dikenali oleh 10 juta orang tak bernilai. Waktu tu yang bernilai ialah taqwallah. Satu taqwallah saja. Siapa pun kamu, yang di Pertuan Agungkah kamu, Sultankah kamu, Menterikah kamu, orang biasakah kamu, bila berdiri di depan Allah, Tuhan nak tengok mana taqwa Allah. Hari ni aku nak tengok taqwa Allah sahaja. Haling sikit pun tak bernilai. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, keseluruhan isi bumi ini sekali pun, sedikit pun tak sama dengan sebelah sayap nyamuk. Kotlah Nabi nak sebut sama dengan sebelah sayap nyamuk di sisi Allah. Sebelah sayap nyamuk pun tak sama bumi dan keseluruhannya. Tuhan nak minta apa? Aina taqwallah, di mana ketakwaan kepada aku di padang mahsyar. Sebab tu dalam hadis ni, bila sahabat berasa yang tu adalah duduk dengan Nabi macam yang terakhir, maka sahabat kata, ya Rasulullah, tolonglah nasihat. Maka Nabi pun kata usikum bitaqwallah. Sebab tu ayah-ayah duduk dengan anak-anak sebut ittaqillah. Sebut perkataan yang hebat tu. Duduk dengan anak, duduk dengan isteri, duduk dengan kawan, sebut ittaqillah. Tiap-tiap hari. Perkataan barakah itu akan masuk ke dalam hati anak-anak kita. Kalaupun tak hari itu, selepas seminggu. Kalaupun tak lepas minggu, selepas sebulan. Dan kadang-kadang tuan-tuan akan tengok perkataan ittaqullah itu tak lepas sebulan, lepas tahun dia main dalam kotak pemikiran, dia lintah dalam hati anak-anak dan isteri kita. Dia main sekali. Karamah perkataan barakah, ittaqillah. Waktu mengaji di Syria dulu, selalu subhanallah, tuan-tuan guru yang alim di Syria,
jumpa tengah jalan cembang sikit, ittaqillah, dia sebut kataan tu, dia sebut benda tu, dia main tuan-tuan. Satu hari kita duduk ni lepas dah berapa tahun dah mengaji ke, kita bawa kereta ke, kadang-kadang kita berjalan, dia main ayat tu, main ittaqillah, gerun kita kerana perkataan itu diulang oleh semua Nabi dan Rasul. Nombor 2, mematuhi arahan pihak yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslimin. Ni apa dia ni? Yang ni dia rujuk Syekh kita, Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam hafizahullah. Dia merujuk kepada perkataan. Pengajaran kedua ni merujuk kepada ayat mana dalam muka surat 7? Dia merujuk kepada wa in ta'ammara alaikum abdun. Start daripada wasam'i wa ta'ah, bagi ketaatan sekalipun yang memerintah kalian, menguruskan urusan kalian itu seorang hamba abdi. Dia di situ. Di kita mengaji hadis tuan-tuan, kita duk belajar hadis lah. Baru kita tahu ulama buat keluar hukum ni daripada kataan mana. Ni saya sebutlah ni. Ni hukum yang kedua, pengajaran hadis yang kedua, diambil oleh pengarang kitab ni ataupun penyusun hadis kitab ni daripada perkataan wasam'i wa ta'ah. Yang pandai baca dia pandailah cari baris nombor 4. Baris nombor 4 kiri sekali. Ada hak duk tengok kelip-kelip mata tu, saya tahu tu. Dia pun tak tahu hak mana kan, kataan mana. Ni saya bagi tahu. Baris nombor 4 kiri sekali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun seandainya mereka terdiri dari golongan hamba. Tuan-tuan sekalian, nak bak kita semua. Lagi dekat dengan kiamat, pemimpin-pemimpin Islam, ni bukan pemimpin kafir lah, pemimpin Islam. Pemimpin-pemimpin Islam lagi jahat. Ni bukan kata kat Malaysia saja ni, seluruh dunia. Lagi dekat dengan kiamat, maka pemimpin-pemimpin Islam ini kebanyakannya semakin zalim dan semakin jahat. Kaedah. Ambil mana kaedah ni? Daripada hadis lain dan pelbagai hadis lagi. Antaranya ialah Nabi kata, kamu akan melihat ketika mana hampirnya dengan tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat tak keluar lagi ni. Apabila hampirnya tanda besar kiamat, maka kalian akan mendapati setiap inci bumi Allah ini dipenuhi dengan kezaliman. Hatta tamla al-ard zulman wa jawra. Kamu akan melihat sebelum keluarnya tanda besar kiamat, bumi ini akan dilimpahi, dipenuhi setiap pelusuk bumi dengan kezaliman dan kejahatan. Orang biasa dan pemimpin. Macam tuan-tuan tengok hari ni. Macam kita tengok hari ni. Urusan apa pun mesti ada penipuan. Kok mana pun nak kena tipu juga. Pergi beli kuih kena tipu kat kedai kuih. Pergi perbaik motor kena tipu kedai perbaik motor. Sampai kita nampak benda ni, bila Nabi sebut ni bumi dipenuhi dengan kezaliman ni, kita boleh berasa nampak. Sampai atas tak usah cerita lah. Kalau hak bawah curi 1,000, hak atas 100,000. Tak main 100,000 tuan, juta-juta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walaupun kita akan melihat pemimpin-pemimpin Islam bukan semakin baik, semakin zalim, Nabi kata taat kepada mereka. Tapi ada syarat lagi lah. Selama mana sekian kan. Ni tajuk kertas kerja ni. Ni nombor 2 ni, tajuk kertas kerja kan. Selama mana mereka beriman, selama mana mereka Islam, selama mana mereka tidak mengarahkan rakyat untuk melakukan maksiat kepada Allah, Nabi kata taat. Taat ke dia? Sebab pemimpin-pemimpin Islam yang zalim ni, kalau kita tak taat, kita keluar daripada ketaatan, kita merusuh, kita lawan, jahat dia nanti lagi teruk daripada manfaat yang kita nak dapat
kalau kita berontak tu, dia punya kejahatan. Ni kaedah akhir zaman, tuan-tuan. Berdepan dengan pemimpin zalim, ada syarat lagi. Syarat yang keempat sebelum saya lupa. Tidak mentaati mereka sekiranya mereka mengarahkan untuk buat maksiat. Dan yang keempatnya, hendaklah menegur, bukan hendaklah, wajib menegur mereka apabila mereka melakukan kesalahan. Mesti kena tegur. Tengok nampak buat mungkar. Bukan kata VIP ya. Tak. Bukan yang tu maksud hadis ni. Maksud hadis ini yang Nabi kata kena taat sekalipun dia itu hamba, sekalipun dia ada buat salah. Maksudnya ialah jangan sampai kamu biarkan apabila dia melakukan kemungkaran dan maksiat kepada Allah. Tetap wajib kita tentang, yang tu tetap wajib kita tegur. Menafikan dengan hati, kemudian tegur. Yang mana boleh tulis surat, yang boleh sampaikan dengan mulut, sampaikan dengan mulut, dan sebagainya. Tuan sekalian. Okey. Kemudian, selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi dan Sunnah-Sunnah para Khulafa' Rasyidin, kerana patuh kepada pemerintah yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, berarti patuh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, waktu di Syria 2011, niat nak jadi macam hari ni, Bashar al-Assad ni memang pemimpin yang jahat. Waktu kami belajar di Syria dulu pun, semua orang dalam dan luar, orang luar, ajanib yang datang mengaji sebagainya, yang datang belajar ke bekerja ke apa tahu, dia ni memang zalim. Cumanya boleh semayang, boleh azan, boleh puasa, boleh buat korban, boleh hidup sebagai seorang Islam. Syariat Islam waktu tu tidak disekat. Jangan buat benda yang dia larang saja. Antaranya, jangan pamerkan apa-apa tanda yang mewakili Ikhwanul Muslimin. Setakat mana tak boleh tu. Sekira-kira siapa yang bawa maksurat, maka dia akan ditangkap masuk dalam penjara bawah tanah, tak tahu penjara mana. Maksurat. Tahu tu lah. Hak lain, yang lain tu lagi dahsyat lah. Dia punya peraturan-peraturan lain tu, antara lain ialah tak boleh sebut Bashar al-Assad di luar. Sekali pun tak boleh sebut. Kan? Kita di Malaysia ni hingga lagi lah. Bukan kata Bashar, memang sebut ceramah pang-pang terus. Kan? Sana kita puji, contoh dalam bahasa kita, zaman Melayu kita puji, sebut Bashar Assad. Turun teksi, kena masuk terus ya. Banyaknya dia punya mukhabarat, dia punya SB dia tu terlampau ramai. Tuan-tuan, no? Jadi ada kawan yang baru main, dia belajar di Mesir. Kemudian dia main Syria. Setiap pelajar baru sampai, kita akan buat penerangan. Penerangan bagi tahu ni cara di Syria macam ni. Dia punya larangan dia sekian. Dia tak main majlis tu sebab dia kata duk ngaji sana dah, Mesir. Tak sama. Maka tuan-tuan, dia pun satu hari musafir dalam Syria juga, di sempadan Syria no, di Hasakah nama tempat. Berjalan di kampung, polis tahan, tengok dalam beg ada maksurat, masuk penjara bawah tanah. No? Suasana tu kami tahu, maka kita pun berjaga-jaga, tak sebut, tak buat benda yang tak boleh. Kemudian rakyat Syria bangkit. Adalah panjanglah cerita dia kan. Ada bangkit, lepas semua budak tu dia main, dia tulis kat dinding lah apalah. Akhirnya budak tu ditarik, kuku dia dibuang satu persatu ni. Keluarga dia pun marah, bangkit. Waktu tu mula bangkit. Dendam masyarakat rakyat ni lama dah. Memang dah terlalu lama, sejak zaman ayah dia yang bom satu daerah tu. 60,000 mati serentak. Kita duk kata ayah dia paling jahat di dunia. Zaman dia lagi 5 kali ganda ayah dia. Ni anak ni. Jadi dicabut kuku budak tu semua, kuku kaki, kuku tangan dia. Rakyat pun bangkit, ulama berpecah dua. Sekumpulan kata lawan. Lagi sekumpulan
yang dikepalai oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti kata jangan. Hak ni kalau lawan lagi mudarat besar. Lalu dia dituduh sebagai munafik. Buku-buku dia dibakar, Dr. Buti ni. Dia bila ulama yang Allah bagi dia pandangan basirah tajam ke depan ni, pendapat dia memang susah lah. Sebab kita orang biasa apa semua ni kita tak nampak. Lepas pada tu, lepas rakyat bangkit apa semua, terjadilah seperti mana yang kita tengok sampai hari inilah tak selesai, dan jumlah kematian beratus-ratus ribu. Ratus ribu. Lagi dahsyat pada Palestin. Palestin 50 tahun dah tak lebih 60 ribu lagi. Palestin tuan sampai hari ni 2017 belum melepasi 60 ribu 70 ribu. Syria sudah ratus ribu. Itu yang UN punya angka, yang maksudnya yang ada badan dan tahu nama penuh, baru UN masuk. Yang ada badan dan tahu nama penuh baru masuk. Yang mana jumpa tangan saja, hancur badan, muka saja, kerat, kepala duk tanu, badan duk tanu, kaki duk tanu, tangan duk tanu, yang tu semua tak masuk dalam senarai itu, tuan-tuan. Kita nampak benda ni bila Nabi sebut, Nabi kata tak apa kan, jangan sampai kita berontak dan perangi dia. Maksud Rasulullah ni perangi pemerintah tu. Jangan sampai kita berperang dengan dia, sebab dia akan jadi mudarat yang berlipat kali ganda, lebih teruk, tapi bukanlah kita diam dengan kezaliman yang dilakukan, tidak, macam yang saya sebut tadilah. Zaman Nabi semua taat kepada Rasulullah. Jadilah beberapa kali, adalah beberapa kali sahabat macam protes sikit, tu pun beberapa orang saja. Yang protes ni contohnya dalam perang Hunain, ada seorang dua protes. Bila pembahagian tu mereka nampak macam Nabi bagi dekat orang Mekah yang baru masuk Islam. Perang Hunain ni dekat-dekat Nabi nak wafat dah, umur 61. Lepas tu waktu tu dapat ratus ribu unta, kambing, ratus ribu dapat. Jadi Nabi banyak melebihkan yang baru masuk Islam di kota Mekah. Nabi bagi banyak. Sahabat-sahabat Ansar ni ada seorang dua tengok nampak mereka pun bunyi sikit je, tuan-tuan, bukan kata buat protes terus ni, bunyi sikit je. Rasulullah melebihkan orang kampung dia Mekah, sedangkan pedang kita masih menitiskan darah. Yang sebut tu berapa orang saja Ansar yang sebut perkara tersebut. Sampai di telinga Nabi, Nabi pun himpunkan ke semua Ansar. Nabi kata, yang sebenarnya aku memberikan dunia kepada mereka, dan sebentar sahaja lagi kalian akan membawa batang tubuh ini kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Mana yang lebih berharga di antara kekayaan dan harta benda dunia yang aku berikan, sedangkan kalian pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua Ansar menangis. Kita kadang biasalah buruk sangka kan dan sebagainya. Maka bila pimpinan cerita balik, okey. Awal-awal buruk sangka dulu. Dia sepatutnya baik sangka dulu, husnuzan dulu. Kemudian berakhir dengan husnuzan. Itulah seorang Islam. Waktu Nabi wafat, para sahabat tuan-tuan berlaku, tuan-tuan pun tahulah, lepas Nabi wafat, setiap zaman kecuali zaman Sayyidina Umar mempunyai cabaran yang hebat. 4 orang khulafa Rashidin, zaman keemasan adalah zaman Sayyidina Umar. Zaman Abu Bakar berlaku perang besar, orang murtad. Perang yang melibatkan ketika itu Sayyidina Umar terpaksa bentuk satu tentera yang terdiri daripada berpuluh ribu para sahabat. Allahu Akbar. Waktu tu alhamdulillah Khalid Al-Walid dah masuk Islam, Amr bin Al-As dah masuk Islam, ramailah panglima-panglima besar. Dengan Sayyidina Umarnya, dengan panglima besar ramai waktu tu. Jadi zaman Sayyidina Uthman pula sama, berlaku rusuhan sampai
Khawarij sampai masuk dalam rumah Sayyidina Uthman dan bunuh Sayyidina Uthman. Tuan-tuan baca sejarah, sedihlah, nah. Kemudian sampailah zaman Sayyidina Ali pun sama, fitnah yang cukup besar. Dalam keadaan berlaku fitnah besar itu tuan-tuan, sampai berperang di antara dua kelompok sahabat. Sayyidina Ali pimpin perang berlawan dengan kumpulan Sayyidatuna Aisyah, perang Jamal. Tajuk panjang tu, no? Kemudian berlaku satu lagi perang, Sayyidina Ali pimpin kumpulan, perang dengan satu kumpulan Sayyidina Muawiyah, perang Siffin. Perang Siffin. Orang tanya, wahai Amirul Mukminin, dulu zaman Rasulullah tak jadi pun macam ni. Ni biasalah, geng-geng ni bukan sahabat dah ni, jauh dah kan. Mai pakat duk biasalah, hak boleh poli. Dia mai poli depan Sayyidina Ali. Dia kata dulu zaman Nabi tak jadi pun macam ni. Kenapa wahai Sayyidina Ali? Tanya depan orang ramai ni. Sayyidina Ali pun jawab. Sayyidina Ali kata dulu zaman Rasulullah aman damai, kerana orang yang berada di keliling Nabi adalah seperti kami. Akan tetapi zaman aku memerintah menjadi kacau bilau, kerana orang yang berada di sekeliling aku seperti kamu. Habis malu dia kan. Dia nak, Sayyidina Ali ni orang alim, no? Jadi bila sahabat memerintah, antaranya yang terkenal dengan keadilan ni zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar adil. Sayyidina Umar ada malam, Sayyidina Umar ni dia bawa gandum, dia tanggung. Walaupun ada pembantu, contohnya nak pergi ke sana 2 km, turun daripada Menatang Tunggangan tu 2 km nak pergi sana, kena jalan kaki. Dia akan tanggung 1 km, saat lagi baru dia passing kepada pembantu dia, khadam dia pula bawa. Bila para sahabat, antaranya Sayyidina Uthman, bila dia tengok satu malam tu, dia kata Umar, dia nampak Sayyidina Umar duk tanggung gandum nak bagi ke orang. Dia kata, laqad at'abta khalifata man qablak. Wahai Umar, kamu telah meletihkan khalifah selepas daripada kamu. Maksudnya apa dia? Maksudnya khalifah lepas tu pun nak kena buat macam tu juga kan. Bila tengok sahabat ni, saya duk baca sirah, saya nampak apabila pemerintah melakukan kesalahan, sahabat dia tak tunggu dah. Law tu juga dengan tegas dia akan tegur kesalahan tu. Bila satu hari Sayyidina Umar, dia pakai jubah dengan satu kain yang diberikan kepada semua penduduk Madinah. Semua penduduk Madinah dapat. Kita katalah dapat seorang buat jubah berapa meter? 4 meter, no? Sekarang jik dah. Buat jubah seorang 4 meter. Semua dapat 4 meter. Sayyidina Umar ni, dia tinggi. Kalau dia naik kuda, kaki dia boleh tampan di bawah. Ni sungguh-sungguh ni, tinggi Sayyidina Umar ni. Kalau dia berjalan ramai-ramai dengan sahabat, nampak dia lah seorang-seorang. Dia. Tuan-tuan, no? Hak tu dia jentik, pingsan. Sebab tu dia ribah batu, pecah batu dengan pedang dia. Dia ribah batu, pecah batu ni, pecah. Pedang dulu berat-berat 20 kilo. Kita dengar tu, zaman hari ni dengar pedang 20 kilo tak masuk akal. Ada orang telefon saya lagi, ustaz jangan merapu sangat. Telefon ni tak melawak. Saya cerita sirah dalam TV apa semua kan. Kita ambil maklumat ni, pedang Nabi semua ni ada sanad. Pedang-pedang dia ni, pedang Nabi nama apa, berat dia. Ulama kira apa semua. Zaman hari ni kira-kira 23 kilo. Kita kata tu dia 23. Pakai heret je lah, tak ribah. Heret-heret sampai letih. Subhanallah. Jadi benda tu tak masuk akal. Ada hak telefon umur 50 lebih dah, yang ni agama akal. Dia tak percaya Isra Mi'raj, tapi dia kata saya Islam Ustaz nah. Ingat nah, saya Islam nah.
Tapi hak mampu-mampu ni saya tak percaya. Hak jenis tu pun ada. Subhanallah. Telefon saya kata, Ustaz jangan cerita. Nak cerita pun tengok sama Ustaz. Jadi Sayyidina Umar ni tinggi. Naik kuda kaki duduk tampan di bawah. Bila bagi kain sama banyak, dia boleh buat baju tak? Memang tak boleh buat baju. Sahabat tahu dia ni takkan boleh buat baju. Sayyidina Umar tak boleh buat baju sebab dia tinggi. Tiba-tiba satu hari Sayyidina Umar keluar di hadapan semua orang, dia pakai jubah yang dibuat daripada kain yang diberikan. Sebab kat tengok, dia pun berucap, ayuhan nas ittaqullah, ayuhan nas isma'u wa'u, isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Salman Al-Farisi terus bangkit. Ini sahabat. Contoh tu banyak tuan-tuan, bukan satu, banyak contoh. Sahabat Salman Al-Farisi dia terus bangkit. Dia kata, al-yawm la sam'a wa la ta'ah. Hari ini tidak akan ada dengar, tidak akan ada taat. Allah tu juga tuan-tuan. Kemudian saya nak tahu, wahai Salman, kenapa dia tak terus tangkap? Itu hari ini tangkap. Dia kutuk saya Perdana Menteri pula kan, saya pemimpin. Tangkap hak mana yang ni kan. Kenapa wahai Salman? Salman kata, wahai Amirul Mukminin, kain yang diberikan seorang sekian-sekian, dengan tubuh badan Amirul Mukminin tak boleh buat pakaian ni. Ni daripada mana kain ni? Sayyidina Umar pun kata, qum ya Abdullah akhbir Salman ma jara. Bangun wahai Abdullah. Abdullah ni anak dia, Abdullah bin Umar. Bangun, cerita kepada Salman apa yang terjadi. Abdullah bin Umar pun bangun. Ayahku memang tak muat kain tu kalau dia nak buat, maka aku berikan bahagian aku kepadanya. Maka jawab Salman, sekarang sam'an wa ta'ah. Oh, duduk. Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dia jadi khalifah. Dia selepas Sayyidina Ali, dia jadi khalifah. Dia pindahkan pusat pemerintahan ke Syria. Kalau kita pergi Syria hari ini, ada satu perkuburan, nama dia Babus Saghir. Teringat Syria ni kan. Perkuburan ni tuan-tuan, ada lebih kurang beratus-ratus ulama dan cendekiawan Islam sejak 1300-400 tahun yang lalu. Ulama besar dalam tu, ulama besar. Ada satu kawasan ni, dia simpan satu bilik besar, bukan bilik lah, dia macam rumah tu. Dalam tu kesemuanya khalifah-khalifah dinasti Umayyah, yang bermula daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dialah khalifah pertama dinasti Umayyah, sampailah yang terakhir antara khalifah yang masyhur, kalau saya sebut tuan-tuan semua tuan-tuan tahu, iaitulah Umar bin Abdul Aziz. Tu khalifah dinasti Umayyah lah tu. Nombor satu Muawiyah bin Abi Sufyan. Zaman Sayyidina Muawiyah dan juga dinasti Umayyah ni, kerajaan Islam memang terlampau mewah lah. Kiranya Masjid Umawi waktu tu, kalau tuan-tuan pernah tahu sejarah Syria, ada satu masjid terkenal nama dia Masjid Umawi. Saya jalan kaki je ke situ daripada rumah sewa, 15 minit. Masjid Umawi pada zaman itu, dia punya perhiasan dia emas. Kita hari ini sultan paling kaya dalam dunia, sultan paling kaya, rumah dia aja penuh dengan emas. Singki dia, tempat berak dia, dulang makan dia emas. Sultan Brunei emas, dulang makan apa semua ni memang emas. Entah. Tapi masjid dia tak emas, tak kaya lagi. Zaman dulu waktu Khalifah Umayyah ni kaya-kaya ni, kerajaan Islam itu kaya, ketika itu masjid ni perhiasan emas. Dia punya fusai-fusak. Fusai-fusak ni orang kata apa, hiasan macam bunga apa semua tu, emas. Tak ada siapa duk fikir-fikir. Sebab semua orang kaya. Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tak ada orang yang layak menerima zakat. Pejabat zakat kena cari, pening pejabat zakat. Bagi borang tak mau, semua orang tak mau. Ni bagi borang zakat, tak mau.
Duit banyak. Duit banyak, tak tahu nak guna dah. Bulan ni pun 100,000 dah dapat. Tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai tak ada yang terima zakat, tak ada. Siapa gatai pi ambil duit di pejabat zakat zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kemudian dia pi cari tak ada, maka dia boleh pi bagi balik. Satu hari, ini cerita sagi hadis lagi ni, tak sagi dah pasal. Cerita Ya'juj Ma'juj ni, lepas dia dibunuh, Ya'juj Ma'juj mati semua, zaman Nabi Isa jadi presiden umat Islam seluruh dunia. Ulama kata zaman tu, zaman Nabi Isa jadi zaman Nabi Isa jadi presiden umat Islam sedunia, Allah buka segala jenis keberkatan bumi dan langit. Siapa yang pi ambil duit di pejabat zakat, ambil emas di pejabat zakat, cari orang susah tak jumpa, dia tak boleh kembalikan emas tu ke pejabat zakat. Lagi sakan daripada zaman hak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni, zaman Nabi Isa nanti tak berlaku yang tuan ni. Itu ni kita akan cerita ni, saya akan cerita ni. Tuan bila Muawiyah ni dia zaman kaya, dia naik khutbah. Zaman dulu pemimpin nombor 1 dialah yang akan jadi imam, dialah yang akan berkhutbah. Ketua agama sungguh lah. Dia ketua agama dan dia memang dia buat benda tu. Sayyidina Muawiyah naik berkhutbah. Kemudian dia kata apa? Dia kata, aku bersyukur kepada Allah dengan semua kekayaan yang Allah bagi dekat aku ni, harta aku. Depan orang ramai ni. Lepas tu dia tengok semua diam, tak kata apa. Dia ulang kali lagi. Dia kata, aku bersyukur kepada Allah dengan semua kekayaan negara yang ada ni, semua yang hartaku. Waktu tu baru bangun ujung sana seorang saja, ujung sana, lambat. Dia pun bangun. Semoga Allah tidak memelihara kamu, wahai Muawiyah. Dia panggil Muawiyah terus, adu ujung tu. Sesungguhnya harta yang berada di bawah jagaan kamu itu bukan hak kamu. Ia adalah amanah yang diberikan oleh Allah untuk diberikan kepada seluruh umat manusia. Berani seorang. Baru Muawiyah suruh tanya, siapa yang bercakap? Kan? Mereka pun sebut nama sekian-sekian. Rupanya sahabat Nabi SAW yang berbaki ketika tu. Sahabat kecil je. Sahabat ada nak dekat 140,000. Abdullah bin Anis, Majza'ah ibn Thawr As-Sadusi. Ni nama-nama yang bila saya sebut tuan, nak dekat 140,000. Itulah satu-satunya sahabat yang duduk dalam masjid tu waktu tu. Dan dialah bangun. Ni sahabat kata, ni yang hebat sahabat ni. Jangan buat benda maksiat depan dia. Jangan tunjuk zalim depan dia. Waktu tu juga dia bangkit. Hang siapakah? Hang jawatan apakah? Berapa banyak tentera hang kah? Dia bangkit lah tu juga. Bunuh silakan. Sahabat, bunuh silakan, mati syahid. Saya pun tak boleh buat, kita pun tak boleh buat. Subhanallah. Iman ni saya sebut ni iman, ruh iman orang dulu. Tuan, ni kita nak faham ni, takat mana nak taat, takat mana yang boleh lawan. Kemudian nombor 3. Berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan kepada sunnah-sunnah Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Siapa namakan mereka ni Khulafa Ar-Rashidin? Dia macam ni. Waktu Nabi hidup, Nabi sebut, selepas pemerintahan aku, pemerintahan nubuwah, kalian akan diperintah oleh Khulafa Rasyidin. Kemudian di tempat lain, Nabi duduk dengan sahabat lain, Nabi kata pemerintahan Khulafa Rasyidin itu 40 tahun lamanya. Ada, demo hadis sahih. Nabi kata 40 tahun lamanya. Siapa? Nabi tak nak sebut. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak pernah disebutkan. Bahkan nama Abu Bakar Nabi tak sebut. Abu Bakar ialah khalifah selepas aku. Nabi tak sebut. Tapi Nabi kata 40 tahun mereka ni aku gelarkan Khulafa Rasyidin Al-Mahdiyin. Khalifah Islam yang benar-benar ikut panduan dan manhaj pemerintahan aku tanpa dikurangkan sejengkal pun. 4 orang ni
Nabi tak sebut 4 orang, Nabi sebut khulafa' rasyidin, mahdiyin yang mendapat hidayah daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan tengok pemerintahan 4 orang ni hebatlah. Memang ke-4 ni orang kata yang ikut betul-betul sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada tu, sahabat yang duk hafal hadis-hadis aneh akhir zaman, iaitulah Hudzaifah bin Yaman, dia ni duk parti. Bila Nabi wafat, dia tengok siapa naik. Oh, Abu Bakar. Dia parti dan dia kira. Kemudian naik Sayyidina Umar, dia tengok, oh Sayyidina Umar. Sebab dialah sahabat yang paling banyak menghafaz hadis-hadis pelik dan aneh, yang rahsia di akhir zaman. Hudzaifah ibn Yaman ni. Akhirnya turun Sayyidina Ali, cukup 40 tahun. Waktu itulah baru sahabat sebut kepada tabi'in. Sahabat kata, di sinilah berakhirnya Khalifah Rashid Al-Mahdi, Khulafa' Rasyidin Al-Mahdiyin. Mereka tahu Nabi pernah sebut benda tu. Kemudian, iaitu berpegang kepada akidah dan amalan ahli sunnah wal jamaah, yang mana hanya penganut fahaman ini sahaja yang mendapat jaminan selamat dari api neraka, yang akan beruntung mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan dengar sini, dalam satu hadis Nabi sebut, tengok ni hadis belakang ni, tuan-tuan tengok baris 5 tengah, baris ke-5 nombor tengah pula, ayat tengah. Fa innahu, tuan-tuan tengok apa Nabi nak pesan kat kita, sebiji-sebiji jadi, tuan-tuan, sebiji-sebiji. Man ya'ish minkum, sesiapa yang dapat hidup nanti di akhir zaman, hujung, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perpecahan dan perbezaan pendapat yang sangat banyak. Okey, kali balik muka surat 9 balik. Nabi hurai dalam hadis lain, Nabi kata, umat aku akan berpecah kepada 73 kumpulan. 73. Nabi kata, kulluhum finnar, semua masuk neraka. Bila Nabi kata semua masuk neraka, perbezaan kecil ke perbezaan besar dengan kumpulan ni? Besar. Menggerunkan kita bila Nabi kata 73. Ingat, 73. Kumpulan ni macam kita tengok hari ni. Subhanallah, punya banyak. Nabi kata kulluhum finnar illa wahidah, kecuali satu, iaitulah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Bermula daripada zaman Nabi menyebutkan hadis ini, sampailah malam ni 1438, yang mewakili majoriti umat Islam dalam dunia ni 95% sampai hari ni adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ingat tuan, bukan 100 tahun yang lalu, bukan 200 tahun yang lalu, bukan 300 tahun yang lalu, semenjak 1000 tahun yang lepas, yang mewakili majoriti umat Islam sedunia ni adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tuan-tuan sebut nama Imam Nawawi, Asy'ariyah. Imam Ghazali, Asy'ariyah. Imam Sayyuti, Asy'ariyah. Dan ratusan lagi ulama-ulama yang menjadi ketua pada setiap 100 tahun, sama ada Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Memahamkan kepada kita sampai hari ini, ke semua mufti-mufti Islam dalam dunia Islam ini, 95% juga adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Berpeganglah dengan yang tu. Kerana di Malaysia ni sudah pun sampai satu aliran yang paling banyak menyesatkan umat Islam di dunia. Aliran tu dah sampai di Malaysia, mereka juga telah pun menyesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ceramah pun ada, penulisan pun ada, dua-dua bukti ada.
Nak bukti ceramah, balik buka YouTube, tulis kesesatan akidah Asy'ariyah. Tengoklah orang kita, ustaz Melayu kita, ustaz Semenanjung Malaysia kita, dialah yang bercakap perkara demikian, dan aliran ini sudah pun sampai di bumi Malaysia ni. Berapa banyak dia sesatkan tuan? Berapa banyak dia sesatkan? Dan aliran ni, Wahabi ni, sebut pergi terus lah. Duk aliran apa kan? Aliran Wahabi ini baru saja 200 tahun yang lalu muncul. Tiba-tiba dia mengeluarkan keseluruhan Asy'ariyah. Tuan-tuan, kita kurun 15 ni, kurun 15. Wahabi lahir kurun 13. Dia menyesatkan ke semua Asy'ariyah yang berapa sebelah kurun hak atas dia, dan semua Asy'ariyah duduk bawah dia. Saya nak sebut bukti bahasa Arab, tuan-tuan tak faham bahasa Arab, tengok hak bahasa Melayu, hak ustaz Malaysia sendiri ceramah tentang kesesatan akidah Asy'ariyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Penulisan pun ada. Boleh tulis, tuan-tuan tulis Asy'ariyah dan Maturidiyah, cari hak bahasa Melayu. 50 muka surat lebih. Dalam tu dia tulis, akhirnya disebabkan kesalahan ini, maka pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah berakhir sebagai penyembah kubur. Benda tak boleh nafi, benda tu dah ditulis dan ramai dah orang print keluar. Bahayanya aliran ni. Nampak sangat dia tu sesat. Setiap 100 tahun, tuan-tuan sekalian, setiap 100 tahun sejak daripada zaman dulu, Allah akan hantar mai seorang mujaddid. Bukan mujtahid lah, mujtahid lain. Mujaddid. Setiap 100 tahun seorang saja. Antara ulama yang paling ramai dipilih oleh ulama-ulama lain sebagai mujaddid adalah Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Majoriti ulama pilih dia. Kemudian Imam Sayuti pun karang mujaddid pada kurun lain. Kurun kedua, kurun ketiga, kurun keempat, kurun kelima, kurun keenam, kurun ketujuh, kurun ke-8. Tuan-tuan, ke-8 mujaddid ini kesemuanya Asy'ariyah. Kesemuanya Asy'ariyah. Akidah mereka. Tuan-tuan, sebab tu nak kena pegang sungguhlah. Kumpulan ni dia mai, dia baru je mai. Oh, semua sesat. Tuan-tuan, okey. Kira yang keempat. Yang terakhir, yang keempat. Kita nak tengok hadis belakang ni. Keempat, Nabi suruh kita menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah. Iaitu, bid'ah ni apa tuan-tuan? Benda agama tapi tak ada pada zaman Nabi. Dah selesai. Benda agama, ibadat ataupun akidah yang ada pada zaman ni tapi tak ada zaman Nabi, maka dia bid'ah. Hak Nabi suruh jauh bid'ah apa? Bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Kita baca. Menjauhi perkara-perkara bid'ah dalalah, iaitu fahaman-fahaman dan amalan-amalan yang dimasukkan ke dalam agama Islam yang telah sempurna ini, padahal tidak ada dalil atau asal dan contoh dari agama. Yang tu dalalah. Apa dia bid'ah dalalah? Fahaman-fahaman, amalan-amalan yang dimasukkan, tuan-tuan garis yang tu. Bid'ah dalalah iaitu fahaman-fahaman, amalan-amalan, ibadah ke, akidah ke, yang dimasukkan ke dalam agama ni yang tak ada pada zaman Nabi, kemudian tak ada dalil, tak ada asal dari agama, tidak ada contoh dari agama, tidak ada sandaran dari agama. Waktu tu dia jadi bid'ah dalalah. Kalau perkara baru dalam ibadat itu ada dalil, walaupun tak berlaku zaman Nabi, tapi dia ada dalil umum, ada sandaran agama, maka nama dia yang tu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Okey, kita tengok. Seandainya ada asal atau dalilnya, maka perkara-perkara yang baru itu tidak dikatakan bid'ah menurut pengertian
syarak, bukan bid'ah dalalah. Tetapi cukup faham dekat tu saja cukup, no? Okey Ustaz, saya terang dulu. Jadi tuan-tuan sekalian, bid'ah terbahagi kepada dua, bid'ah dalalah, bid'ah hasanah. Ada khilaf tak? Ada khilaf. Ada sekumpulan ulama kata tidak, bid'ah hanya satu, iaitulah bid'ah kesemuanya dalalah, kesemuanya sesat, kesemuanya bawa kepada neraka. So ada dua kumpulan ulama, dan perlu diingat pendapat yang mengatakan bid'ah itu hanya dalalah, itu adalah pendapat begitu minoriti di kalangan ulama, sangat minoriti, pendapat yang sangat kecil, dan dia disokong hampir 100% oleh aliran Wahabiyah. Ulama Wahabi sokong yang ni. Semua ulama Wahabi setuju bahawasanya bid'ah hanya satu sahaja. Dan ulama kita pula bid'ah ada dua. Sejak bila Ustaz? Sejak 1300 tahun yang lalu. Bukan 300 tahun ni, hampir 1300 tahun yang lalu, ulama-ulama besar yang jauh lebih alim, yang jauh lebih fiqh, yang jauh lebih saleh, kesemuanya berpendapat bahwasanya bid'ah itu dua. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang keji. Ada bid'ah yang keji. Okey, ni orang kata ni, tengok Nabi sebut macam mana ni. Nabi kata fa inna kulla bid'atin dalalah. Kali muka surat 7. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Apa maksud dia? Terjemahan dia? Nabi kata sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Kan Nabi sebut semua. Kenapa walaupun Nabi telah sebut semua bid'ah itu sesat, tiba-tiba majoriti ulama kita tetap sebut bahawasanya ada bid'ah yang dibenarkan? Kenapa? Kerana ulama melihat lagi hadis-hadis yang lain. Ada hadis lain, Nabi pun SAW sebut, Nabi kata man ahdatha. Ni hujah pertama. Hujah pertama nak jawab bila ulama Wahabi kata kat kita, ulama Wahabi Malaysia ke, ulama Wahabi luar negara ke, bila ulama Wahabi kata kat kita semua bid'ah sesat, ni hadis ni kullu semua, maka kita pun kata dalil yang pertama, Nabi kata man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mengada-adakan di dalam agama ini sesuatu yang tidak termasuk dalam urusan agama, tak termasuk dalam urusan agama. Kalau yang termasuk, tidak bid'ah lah. Sepanjang 1200 tahun, apabila ulama jumpa hadis ni, 1200 tahun bila ulama baca hadis yang kedua ni, ulama kata yang tu Nabi sebut kalau tidak termasuk dalam urusan agama. Kalau bid'ah itu termasuk dalam urusan agama, maka dia dibenarkan, maka dia bid'ah hasanah, yang termasuk dalam urusan agama. Okey. Satu. Dalil yang kedua, ni ulama bukan saya yang bukan saya yang cari dalil ni, tak ada, ulama yang ajak. Bila Nabi sebut man sanna sunnatan hasanatan, saya terjemah teruslah cepat sikit. Siapa yang buat satu benda baik yang baru, siapa yang buat satu benda baik yang baru, dia ambil tong air, dia bubuh air, dia buah air, dia pitak tepi jalan tu, dia buh cawan dalam tu satu. Contohlah. Ataupun dia buatlah benda apa yang baru ni. Nabi kata siapa yang buat satu benda baik yang baru, maka dia dapat pahala tersebut dan pahala siapa-siapa yang tiru dia.
Hadis ni. Ulama Wahabi kata sejak 200 tahun yang lalu, Wahabi sebab dia muncul 200 tahun yang lalu sampai hari ni dia punya rentak penghujahan dia sama, tuan, sama. Dia ikut Muhammad bin Abdul Wahab, pengasas mazhab Wahabi di Riyadh. Dulu nama dia Najd. Nama tempat tu Najd. Dia lahir di situ. Orang yang mendalami dan mengkaji, tuan-tuan, mereka akan tengok fatwa, cara berhujah, cara dalil, ayat Quran, hadis, cara bercakap, pendekatan sama macam Syekh Muhammad Abdul Wahab. Sampailah susur galur dia, sampai ulama-ulama Wahabi hari ni, sampailah di Malaysia, sama saja. Penghujahan apa semua sama. Ulama Wahabi kata Nabi maksudkan di sini ialah siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang Nabi tinggalkan, maka dia dapat pahala, dan juga dia dapat pahala siapa yang tiru dia. Ulama kita sejak 1200 tahun kata tidak. Termasuk Imam Nawawi ketika menghuraikan hadis ni dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim, ada ni huraian ni. Ketika menghuraikan hadis ini, man sanna sunnatan hasanatan, Imam Nawawi kata tidak. Bukan sahaja mereka yang menghidupkan sunnah Nabi, tetapi Nabi juga maksudkan sesiapa yang bawa urusan baru dalam agama ni kemudian orang lain tiru, dia juga dapat. Kata Imam Nawawi, dalilnya ialah kerana Nabi sebut selepas tu, man sanna sunnatan sayyi'atan, sesiapa yang buat benda baru yang buruk. Nampak tak, tuan-tuan? Ulama-ulama faham apa yang Nabi sebutkan ialah buat benda baru dalam agama. Buat benda baik yang baru dalam agama, nama bid'ah hasanah. Buat benda baru dalam agama yang buruk, nama dia bid'ah dalalah. Sebab apa? Daripada mana ulama ambil? Bila Nabi sebut waman sanna sunnatan sayyi'atan, dan siapa buat benda baru yang tak elok. Kan benda baru yang tak elok mana ada Nabi ajak? Nabi tak ada ajak benda tak elok. Maka tidak ada sunnah benda tak elok. Nabi tak ajak benda tak elok, maka tak ada sunnah benda tak elok. Bila Nabi kata man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang buat benda baru yang tak elok, itu bermaksud seperti yang kita sebutkan di awal tadi, iaitulah sesiapa yang mendatangkan perkara baru yang tak elok. Daripada situ ulama faham. Begitu juga sesiapa yang bawa benda baru dalam agama yang elok. Entah no? Saya bacakan kepada tuan-tuan. Dalam buku ni tak ada. Berkata Imam Syafi'i, bid'ah itu dua jenis. Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i ni ulama daripada kurun salaf, kira kurun mulia, pengasas mazhab kita, seorang ulama daripada kurun yang mulia, kurun salafus salih tu, kurun yang barakah tu. Imam Syafi'i kata bid'ah ada dua jenis. Sampai hari ni ada dalam kitab Imam Syafi'i. Tuan-tuan, no? Sebab tu benda baru yang dibawa oleh ulama Wahabi ni, benda depa saja yang buat. Yang mengatakan bid'ah itu hanya dalalah, hanya ulama Wahabi saja, dan adalah beberapa bilangan kecil daripada kalangan ulama kita pun ada juga, tapi pandangan yang ganjil sebab terlampau sedikit. Kata Imam Syafi'i, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela, dua. Kemudian seorang ulama nama Al-Izz ibn Abdus Salam rahimahullah, dia ni hidup wafat pada tahun 660. Maksudnya dia ulama kurun ke-7. Lama tuan, ni kurun 15. Dia ulama kurun ke-7. Alimnya dia ni, Syekh ni Al-Izz bin Abdul Salam, orang panggil dia Sultanul Ulama. Orang panggil dia Presiden Ulama. Terkenal lah, siapa mengaji agama tahu sebut Al-Izz bin Abdul Salam Sultanul Ulama. Dia kata apa? Bid'ah itu ada 5. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, bid'ah yang sunat, bid'ah yang makruh, bid'ah yang harus. Antara bid'ah yang wajib yang dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh Rasulullah, ialah pengumpulan Al-Quran di dalam satu mushaf. Bid'ah kata? Bid'ah. Waktu
Sayyidina Omar dia mai kat Sayyidina Abu Bakar. 10 minit nak habis dah, jangan risau kan, nampak berkerut dah tu kan, hak tak tahan pergi kencing dulu. Tuan-tuan, Sayyidina Omar dia mai kat Sayyidina Abu Bakar. Zaman Sayyidina Abu Bakar ni banyak perang-perang besar yang tak terduga. Orang murtad, jadi murtad sampai berpuluh ribu nak perang. Okey. Bila macam tu, Sayyidina Abu Bakar mengerahkan pasukan Islam yang terbaik di kalangan para sahabat. Ramai sahabat yang alim, sahabat yang hafal Quran, sahabat yang pakar qiraat, masuk perang, jadi mati syahid. Sayyidina Umar mai, wahai Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, tu panggilan dia. Amirul Mukminin ni start zaman Sayyidina Umar dan selepas tu Sayyidina Abu Bakar dipanggil Khalifah Rasulullah. Wahai Khalifah Rasulullah, tidakkah kamu lihat qurra di kalangan sahabat ramai yang mati syahid? Dan aku takut kepada isi kandungan Al-Quran. Aku takut kehilangannya. Wajib tak waktu tu? Kata Umar, aku takut kehilangannya. Boleh tak kau arahkan untuk dikumpulkan Al-Quran di dalam sebuah buku? Tuan-tuan, waktu tu Al-Quran di atas kayu, di atas pelepah, di atas tulang, kemudian duduk merata cerok di rumah sahabat ni, berapa keping, berapa macam tu Quran. Sampai Nabi wafat tak duduk di setempat lagi. Maka Sayyidina Umar pun cadangkan. Apa jawab Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata, macam mana kamu nak buat satu benda yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah? Kan bid'ah. Baru Sayyidina Umar beritahu. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, satu hari Nabi mimpi, nak abang kata alimnya dia. Satu hari Nabi tidur, Rasulullah mimpi nah, bukan imam matin nah. Nabi mimpi, Nabi minum susu. Minum. Sehingga kan susu tu nampak penuh di seluruh badan Rasulullah, keluar sampai celah-celah jari. Kemudian tak habis sikit, Nabi bagi kat Sayyidina Umar, seorang saja minum. Sahabat tanya, ma awal tadzalika ya Rasulullah, apa yang kamu tafsirkan mimpi itu? Nabi kata, al-ilm, ilmu. Siapa dapat tuan? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni memang terkenal sangat alim. Dah alim, dia punya firasat dia dahsyat. Dia nampak sahabat turun daripada bukit, dia kata, aku rasa dia pergi tanam ayah dia di belakang bukit tu. Ayah dia telah meninggal dunia. Firasat dia sampai tahap tu. Turun lelaki tu, turun mai kat sahabat, depa tanya, hang pergi buat apa? Tanam ayah aku meninggal. Sayyidina Umar. Sebab tu zaman dia zaman kegemilangan. Zaman kegemilangan, Rom dan Parsi dijatuhkan zaman tu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Umar, macam mana aku nak buat satu benda yang tak dilakukan pada zaman Rasulullah? Sayyidina Umar pun terang. Nampak? Kena ilmu lah. Sayyidina Umar pun terang. Seandainya Quran ini tidak dibukukan dan sahabat-sahabat meninggal, di mana umat Islam akan membuat rujukan? Jadi kena buat tak tuan-tuan? Kena buat. Ada tak zaman Nabi? Tak ada. Quran itu tidak dikumpulkan. Tapi waktu tu perlu buat. Maka waktu tu bid'ah itu menjadi wajib. Jadi Imam Izz Abdul Salam dia bahagi kepada 5. Imam Nawawi dia kata, al-bid'atu, bahasa Arab saya tak baca dah, pada syarak ialah mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Betul? Bid'ah ialah kita buat satu benda agama yang tak ada zaman Nabi. Nabi tak buat. Dan ianya terbagi kepada 2. Tuan-tuan tengok, iaitulah bid'ah hasanah dan bid'ah qabihah, bid'ah yang keji. Ada 2. Bukan semua bid'ah itu keji. Inilah yang dipegang oleh ulama sepanjang berapa ribu tahun. Dan ulama-ulama inilah juga yang disesatkan oleh mereka. Hak baru muncul ni kan, lepas ni hak baru muncul dan yang bilangan dia sikitnya. Tuan-tuan, kena pegang dengan ulama kita tuan-tuan. Pegang sampai mati. Pegang. Berapa lama ulama kita ni tuan-tuan memperjuangkan benda ni. Senang-senang depa ni mai. Ulama kurun ke-9, saya ambil last ulama ni. Saya nak baca kat tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan nampak yang mengatakan bid'ah 2 ni siapa. Antaranya juga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar dia sebut dalam kitab dia. Dia kata, sebenarnya jika ia perkara baru tu termasuk dalam perkara yang dianggap baik oleh syarak, maka ia adalah bid'ah yang hasanah.
Jika ia termasuk dalam perkara yang dikeji pada syarak, maka ia adalah bid'ah yang dikeji. Tetap ada dua. Pemikiran hak kata bid'ah ni satu, Wahabi sahaja. Faham macam tu aja. Entah nah, Wahabi sahaja. Jadi yang tu yang saya rasa untuk hadis ni. Kita tengok hadis yang ke-10. Hadis ke-10 pula dah. Ni nak habis lagi awal ni. Dah kita baca aja hadis ni, kita akan hurai bulan depan sebab hadis ni dia berkaitan dengan tanda besar kiamat. Lagi menarik ni, no? Kita akan tengok cerita apa ni. Mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan? Kita baca sama-sama tuan-tuan, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummil Mu'minin Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha qalat inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha fazi'a yaqul la ilaha illallah wailul lil 'arab min syarrin qad iqtarab فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث خبثوك خبثوا الخبث خبث batu baris fathah, batu baris atas, khabath, idza kathura al khabathu, muttafaqun alaih. Daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh. Yang ni saya akan cerita bulan depan insya-Allah. Adakah bulan depan? Raya haji? Tak noh? Itu dia. Keluar apa? Jaga. Taklim syarat sama kita tak boleh ni. Jaga. Okey, baik. Beliau berkata, nanti kita akan cerita siapa Zainab binti Jahsh, isteri Nabi, macam mana Nabi dapat dia, menariklah cerita ni insya-Allah. Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya ni macam mana tu pun nanti bulan depan kita sudah. Dengan keadaan takut sambil bersabda. Fazi'an ni, Nabi masuk ni kalut, muka Nabi kemerah-merahan dalam keadaan yang gelisah. Nabi pun sebut la ilaha illallah. Nampak sunnah bila kita pun alhamdulillah, mak kita pun dulu, tapi mak ayah kita semua benda la ilaha illallah. Tengok hujan kena baju tak ada angkat la ilaha illallah, anak dia balik lambat la ilaha illallah kan. Bila mai keadaan yang Nabi terkejut besar ni, Nabi kata la ilaha illallah, nak tenangkan hati, tasbih dulu la ilaha illallah. Nabi kata celaka dan binasalah bagi bangsa Arab dari kejahatan dan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Apa dia? Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dan baginda menemukan ujung jari dan ujung jari yang sebelahnya, jari telunjuk. Maksudnya ni ibham tu jari-jari ni ibu. Jari seterusnya ni. Nabi masuk, Nabi bagi tahu kat isteri dia, Nabi kata ni besar ni. Tembok hak Ya'juj Ma'juj, hak bulan depan kita cerita. Tembok tu apa tebal dia, apa semua macam mana dia buat keajaiban tembok tu kan. Tuan-tuan, Nabi kata besar ni dah, tembus. Baginda mengisyaratkan seperti bundaran. Apa bundaran saya pun tak tahu, bulat kot. Di dalam hadis ni bulat lah, memang Nabi buat bulat. Ni cuma terjemahan Syekh ni Indonesia. Bundaran tu kau bahasa Malaysia kan, bulat lah bulatan. Saya, iaitu Zainab binti Jahshin, lalu berkata, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi bersabda, ya, jika kejahatan sudah terlalu banyak.
turun bala semua kena, hak soleh pun kena, hak tak soleh pun kena. Saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni. Yang baik daripada Allah, yang lemah silap daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesilapan tersebut. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.